Dadah bukanlah satu nama asing bagi kita. Penyalahgunaan dadah merupakan bencana sosial dalam kehidupan kita. Seorang anak sanggup menzalimi ibunya kerana dadah. Maruah kian hilang. Kerana dadah, mereka sanggup melakukan apa saja. Nyawa mereka bergantung pada dadah. Penagihan dadah adalah musuh utama negara. Pada tahun 2006 sahaja, kira-kira 77.7% daripada jumlah kes HIV di negara ini terdiri daripada penagih dadah. Bilangan ini amat tinggi bagi sebuah negara yang membangun seperti Malaysia. Apakah kita akan membiarkan angka ini terus meningkat atau membendungnya? Yang pastinya, masalah dadah adalah tanggungjawab bersama. Kamal adalah antara pemuda yang diharapkan untuk mewarisi kegemilangan negara, kini sudah hilang punca kerana dadah. Kamal bukanlah pemuda yang tidak mempunyai kelulusan atau ilmu. Seorang graduan lulusan universiti akhirnya kecundang kerana dadah, akibat terlalu mengikut pengaruh rakan-rakan. Kini, segala-galanya hilang. Ilmu yang dipelajarinya sudah tidak bererti lagi. Kerjayanya juga punah. Namun, bagi Kamal, semuanya itu tidak bererti baginya sebagai seorang penagih dadah. Dadah adalah syurga baginya. Kini, hidupnya hanya untuk dadah. Kamal adalah di antara kisah penagih dadah yang bukan saja hilang punca kehidupannya, malah lebih daripada itu. Apakah cara yang diamalkan oleh Kamal dengan berkongsi jarum suntikan boleh menyebabkan dia dijangkiti HIV? HIV berlaku jika kita terlibat dengan peracuran. Tak ada kena mengenai dengan dadah. Terpulang kepada geng Kamal. Kalau darahnya okey, tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, penagih dadah atau pengidap HIV sama saja. Sakit atau sihat, tiada beza dah. Kamal adalah di antara remaja yang telah membuang masa depannya. Dia bukan tidak mengerti tentang bahana dadah. Pendidikan yang diterimanya sudah cukup untuk dia mengerti tentang bahaya dadah. Namun, jiwanya tidak kuat. Dia amat mudah terpengaruh. Akhirnya, dia kecundang. Yang menyedihkan, Kamal semakin lupa siapa dirinya. Di lorong ini bukanlah sesuatu yang asing buat Kamal. Walaupun Kamal bukan sebahagian daripada mereka, namun tingkah laku dan amalan yang berlaku di lorong ini bukan saja menjijikkan, bahkan juga bertentangan dengan norma-norma kehidupan kita. Amalan cara hidup tidak sihat seperti di lorong ini adalah antara faktor mengundang kepada jangkitan HIV. Di lorong inilah, keseronokan mungkin akan menguasai nafsu mereka.
Akan tetapi, apakah keseronokan ini akan berkekalan? Ataupun membawa bahaya kepada mereka? Saya rasa pelacuran ni boleh bawa penyakit kelamin. Perbuatan melacur ni bukan saja mencemarkan imej masyarakat, tapi juga salah di sisi agama. Kalau nak sakit kelamin, pergilah tempat-tempat macam tu. Sememangnya HIV boleh berjangkit melalui perhubungan seks yang tidak sihat. Kamal mungkin sudah memahami segala risikonya. Namun, keasyikan dan keseronokan menghanyutkan segala ilmu yang telah dipelajarinya. Kamal sudah tidak tahu lagi untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Apakah cara hidup yang diamalkan oleh Kamal ini akan mengundang dirinya untuk dijangkiti virus HIV? Memang tak patut dia buat macam tu. Salah di sisi agama. Biar padan dengan muka dia. Siapa suruh dia cari penyakit, terimalah. Kalau dah hidup tidak berlandaskan agama, memang hidup tak berguna. Detik-detik suram mewarna hidupku, atas kesilapan menurutkan nafsu. Aku terasing di bumi sendiri, mata pun menjeli seolah mencaci. Sisa hidupku. Kehidupan Kamal sudah semakin terbiar. Dirinya sudah tidak terurus lagi. Masyarakat memandang serum kepadanya. Siapakah yang harus dipersalahkan? Bukankah dia sendiri memilih cara hidup sebegini? Padamu Tuhan, aku berdoa. Akhirnya Kamal tertangkap dan dimasukkan ke pusat serenti. Di sini, Kamal cuba dipulihkan. Begitulah nasib Kamal di atas pilihan cara hidupnya sendiri. Begitu banyak waktu yang dibazirkannya, dan begitu ruginya ilmu yang dipelajarinya terbuang kerana kelalaiannya mengenal arti kehidupan. Menurutkan nafsu, aku terasing. Nasib Kamal sememangnya bertuah. Selepas keluar daripada pusat pemulihan, Kamal diterima bekerja sebagai pembantu pemasaran di sebuah syarikat swasta. Di sini, Kamal bertemu dengan Liza, seorang gadis yang banyak memberikan semangat kepadanya. Kini, barulah Kamal mengerti keindahan kehidupan yang sebenar. Perkenalan Kamal dengan Liza telah memutihkan rasa cinta. Akhirnya, Kamal dan Liza mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Ya Allah, ya Tuhanku. Sememangnya Kamal sudah berubah. Namun, adakah perkahwinan mereka ini selamat? Sedangkan Kamal telah melalui kehidupan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti HIV. Apakah yang perlu mereka lakukan sebelum perkahwinan ini? Patutkah Kamal menjalin ujian saringan terlebih dahulu? Yang penting, Kamal insaf. Dia pun dah berkahwin. Rasanya Kamal sudah pulih daripada gejala dadah dan darahnya pun sudah bersih daripada sebarang jangkitan.
Ujian saringan penting bagi Kamal untuk menguji tahap kesihatannya. Perkahwinan Kamal dengan Liza banyak mengubah cara hidup Kamal. Ada kalanya, kehidupan masa silamnya amat menghantuinya. Namun, Liza amat mengerti masa silam Kamal. Sememangnya, Kamal beruntung mendapat isteri seperti Liza. Sememangnya, kehidupan masa silam payah untuk dipadamkan. Paruhnya tetap ada. Tambahan lagi, apabila seseorang itu pernah mengamalkan cara hidup yang tidak sihat, akhirnya Kamal merasai bahananya. Rakannya yang pernah bersama-samanya dulu telah disahkan mati akibat HIV. Sememangnya Kamal tampak sihat. Perlukah Kamal menjalani ujian pemeriksaan kesihatan? Benarkah Kamal tidak punya apa-apa tanda bahawa dia mengidap penyakit HIV? Kematian rakannya Mutu amat merisaukan Kamal. Pelbagai andaian mulai menghantui dirinya. Adakah aku juga akan mati kerana HIV? Apakah akan terjadi pada isteri dan anakku? Tak mungkin. Aku sudah sihat sekarang. Nasibku tidak akan sama dengan Mutu. Akhirnya, Kamal membuat andaian sendiri yang dia tidak perlu risau. Baginya, dia seorang yang sihat, tak perlu menjalani apa-apa pemeriksaan. Apakah tindakan Kamal itu betul atau sebaliknya? Apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Kamal untuk kebaikan isteri dan anaknya? Kamal tidak perlu risau jika dia sihat. Lainlah kalau dia sakit, baru dia kena pergi ke hospital untuk melakukan pemeriksaan. Kamal perlu membawa isterinya untuk menjalani pemeriksaan kesihatan untuk memastikan bayi di dalam kandungannya sihat. Sememangnya, malang itu tidak berbau. Namun, bagi kes HIV, jejak penyakit tersebut kebanyakannya boleh dikesan melalui amalan cara hidup seseorang. Penyakit HIV juga sebenarnya boleh dicegah dengan amalan cara hidup sihat. Namun, kedegilan Kamal untuk mengetahui status kesihatannya mungkin membawa fadah kepada isteri dan anaknya. Isteri Kamal disahkan positif HIV akibat daripada jangkitan yang dibawa oleh Kamal. Untuk mengurangkan risiko, doktor menasihatkan Kamal agar isterinya melahirkan anak secara pembedahan. Apakah anak yang dilahirkan juga berpotensi untuk dijangkiti HIV? Kalau doktor melakukan pembedahan, anak yang dilahirkan akan selamat daripada HIV. Kalau bapa dah HIV, emak pun HIV, dah tentu anak pun HIV. Kasihan budak tu, lihat saja dunia dah kena penyakit. Itulah saya nak nasihatkan, kalau nak berkahwin, biarlah bersih dari penyakit. Jangan biarkan anak merana kerana perbuatan kita. Isteri Kamal selamat melahirkan anak. Namun, dirinya terasa sedih kerana mendapat tahu bahawa dia telah dijangkiti HIV. Dia seolah-olah tidak bermaya
untuk meneruskan kehidupan ini. Kamal menyesali dirinya. Segala-galanya berpunca dari kehidupan silamnya, seorang penagih dadah. Jika Kamal tahu inilah akibatnya, tentu dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Namun, nasib sudah menjadi bubur. Inilah nasib Kamal yang sememangnya malang. Akibat daripada kemalangan ini, isterinya yang selalu menjadi pendorong hidup kepadanya, akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah Kamal dengan anaknya yang masih kecil, yang masih tidak mengerti apa-apa lagi tentang kehidupan. Apakah yang akan terjadi kepada Kamal dengan anaknya? Apakah anak yang tidak berdosa ini juga akan menerima nasib yang sama seperti ibunya? Yang pastinya, HIV boleh dicegah, asalkan kita mengamalkan cara hidup yang sihat. Cegahlah HIV. Ia adalah tanggungjawab kita bersama.